ibu susu. Nabi panggil ummi. Maka ulama kata ummi panggilan yang terkenal sekali dalam sejarah sunnah Nabi. Ummi. Begitu juga ayah. Nah, ayah ni bahasa Melayu, bapa bahasa Melayu. Bahasa Arab ni dua, iaitu abi dengan abah. Abah bahasa Arab. Abah bahasa Arab. Asalnya abun, alif be, abun. Letak ya jadi abi. Nah, bong ni kalau dia jumpa dengan ya mutakallim, dia dibariskan kasrah darurah. Kalau baca damah juga abui, tak jadi abi, dia lembutkan. Abi bapaku. Kalau abah asalnya alif be alif he, abahu. Abahu bapaknya, wahai bapaknya. Jadi Melayu pun ambil abah. Nampak? Asalnya bahasa Arab abahu, abah. Atau walid, boleh tak? Walid ni yang menjadi tuan punya anak. Suami bagi isteri yang melahirkan anak, walid. Mak kita walidah. Kita walad anak. Boleh. Cuma hak papa dengan mama dia waktu peliknya. Nampak? Daddy atau papa ni orang putih panggil. Kalau kita panggil tak haram. Jangan niat nak ikut Kristian. Saja je nak manja panggil papa dengan mak dengan daddy. Tak ada masalah. Tapi yang terbaik hak Rasulullah, iaitu ayah ataupun abi. Mama, mami, mama tu mam. M-O-M. M-U-M. Mam, mami. Jadi mami manja. Bahasa orang putih. Mami. Takut tukar dengan mami tu pula. Bor air panas. Tu jadi gitu. Tu dia air panas hak mamak dia. Mami hak cerita atu hak baluk tu. Mami kat tu. Atu kubur. Jadi sekali boleh tak salah ikut orang putih. Ni panggil daddy. Daddy balik. Daddy yang dekat kepeng. Dia nak panggil daddy ni kurang-kurang Audi bawa. Dak. Audi TT pintu 2. Sabah daddy. Kata. Daddy. Nampak? Mami, hidung macung, sabar, mata sabung. Mami. Ni mami ke kerek laga mami? Tak. Tu panggil mak sudahlah. Suami saya ialah tuan punya susu. Suami ialah tuan punya susu. Ini jika isteri makan pil hormon. Jika ambil anak akad lelaki batal tidak wuduk anak itu dengan ibu saudara sebelah suami. Apakah ada dengan kaitan jima? Baik. Bila kita berkahwin dengan seorang perempuan dan dia mengandung, maka buah dada dia besar, tak ada susu. Faham ke? Bila beranak kat gigi, susu siap dah bacuh. Malaikat bacuh belaka dah, bubuh dua belah. Faham? Susu tu suami punya. Sebab kalau suami tu tak ada, dia ada susu tu. Faham? Ada? Tak ada. Maka suami labanul fahli, tuang punya susu. Nak ngopek anak orang, wajib telefon suami. Bang, ada anak orang ni kat rumah siang dia, mak dia tak balik lagi, jadi air susu tak ada dah, kita nak pergi kopek kita. Wajib tanya suami. Nampak? Pasal dia labanul fahli, dia adalah tuang punya susu. Sapi dapat nama. Dah kalau pakai pil hormon ni memang setengahnya boleh mengeluarkan susu, bukan semua. Ada juga perempuan yang tidak jadi. Setengahnya jadi ada susu. Tindak balas kimia sebelum bernikah boleh jadi susu, tapi tidak sama dengan susu betul. Kalau macam dia bersuami, tapi sekurang-kurang susu juga kerana warna putih. Jadi tu tak ada tuang, dia sendiri tuang dia. Dah suami tak ada. Kemudian anak akad, ambil anak akad lelaki batal tak? Wuduk anak akad tu dengan mak saudara sebelah suami. Anak akad lelaki batal tak wuduk anak akad dengan mak saudara sebelah suami? Dah anak akad kena mengenam dia, batal dah. Yang tak batal anak akad tu kita jadikan anak susu. Faham? Bila anak susu, maka mak saudara jadi mak saudara susu. Tu baru tak batal. Faham? Ni cara dia gitu. Apakah ada dengan kaitan jima? Jima dia pula. Apakah ada dengan kaitan jima? Kena jima dulu ibu susu ke gua ni?
Tak ada kaitan jimat ni. Bab susu ni dia ngikut dengan keturunan. Kita ni haram dengan sebab keturunan 7. Yang pertama, mak kita ada ke atas. Yang kedua, anak kita ada ke bawah. Yang ketiga, adik-beradik keliling kita, sama ada semak sepak atau sepak lah, mak lain, pak lain. Yang keempat, mak saudara belah ayah. Yang kelima, mak saudara belah mak. Yang keenam, anak saudara perempuan belah abang. Yang ketujuh, anak saudara perempuan belah adik-beradik puang. Tu 7. Bila kita ngopek, ada orang ngopek dengan kita pula, maka 7 hak kita tadi sama juga dengan budak ni, haram retek. Faham? Si mati ada anak, tapi dia tak bagi tanah pada anak itu. Tu tak jam ni. Jam saya pukul 9:03. Betul tak? Dia bagi pada cucu ketika dia masih hidup dulu. Adakah pemberian itu pusaka atau pemberian? Kerana tiada surat janjian, hanya kata-kata baik. Si mati dia ada anak dan dia ada cucu. Masa dia tak mati lagi, dia berilah pitih dia 1000, faham? Atau tanah dia ke cucu dia. Jawabnya sah. Tu bukan saka. Tapi kalau dia mati, dia ada anak, cucu tak dapat, terdinding oleh anak. Hak beri masa hidup, hukumnya sah. Kita ada 3 orang anak, kita beri ke seorang je, semua harta kita sah, tapi berdosa kerana zalim pada anak-anak. Faham? Tapi sah. Anak yang dapat seorang tadi, sebaiknya dia bagikan sama rata supaya tidak lagi diazab maknya setelah mati. Faham? Jadi kalau beri ke siapa-siapa pun sah. Anak kita ada, tapi piti kita 1000, kita beri ke kawan kita, sah. Sah masih hidup. Adakah tak ada penjanjian tak ada kira. Tu sunat semata-mata. Bila tuan punya harta beri, maka sah. Tak ada surat pun tak apa. Surat hanya untuk mengelakkan daripada perbalahan. Sebab kalau main wasiat mulut saja tak, ada orang tak mau terima. Dak mak kata gelang ni wi kita dah masih hidup. Dia tak? Kata kakak. Dia tak? Hari-hari nak bagi. Surat tak ada? Lain ada surat tu mak. Gelang ni aku widah ke anak aku hak sekian. Ada cok jari pula mak situ. Tu lain. Nak? Apakah kelebihan janggut? Dia tanya. Mencari balah belaka ni. Kelebihan janggut. Soalan yang ada kat kita ni lebih kurang dalam 60 keping. Kalau kita jawab balik pukul 3 pagi. Jadi kita jawab setakat yang boleh sajalah. Apakah dia kelebihan janggut? Janggut ni banyaklah kelebihan. Yang pertama sekali, dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada sebatang tubuh Nabi itu contoh terbaik yang kamu nak ikut. Faham? Jadi sunat kita simpan janggut kerana Nabi sayang pada janggut. Yang keduanya, dapat rahmat dengan sebab bekas ibadah. Bila kita ambil wudu, bila dagu kita ada janggut, air dilekat di celah janggut. Air yang lekat di celah janggut ini adalah asarul ibadah. Selama mana dia tak kering, selama tu dapat rahmat kepada kita. Yang ketiga, kata ulama, digeruni oleh musuh. Nampak? Kalau tengok mujahidin diceknya ni janggut bapak-bapak macam sarang lebah. Sebab tu orang Rusia, tentera ni sangat takut kalau berhadapan dengan mujahidin. Tengok tu kecil dah tengok. Dah lah besar tu hamba ceknya. Rusia kecek tu janggut ni sepapang nampak segatang. Takut. Macam kita tak takut. Orang kafir tengok tak gerung. Kalau kita janggut tak ada, misia cari cak beling. Lagi dia tak takut. Sebab kalau janggut lebat, jadi askar orang takut. Sebab tu askar kita tak benar janggut. Minta maaf, ni sekular. Jadi kalau kita jadi Perdana Menteri lagi, kita boleh janggut askar dengan boleh. Kalau kita pergi di Mekah, kita sapa kat tempat-tempat rock block ke kawasan ada polis, ada askar. Polis mari gini janggut polis. Nampak tak? Tengok kapten, bapak janggut. Jadi orang pun takut tengok polis. Janggut gitu. Ni janggut cek boleh. Macam ayam kena tik tunggal boleh. Misia ni. Jadi tak rock. Tu banyak lagi lah. Yang keempatnya orang yang ada janggut ni
handsome. Dah mu tanya aku jawab. Adakah wujud Ya'juj Ma'juj zaman moden ataupun akan datang di akhir zaman? Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard al-ayah. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj akan melakukan kerosakan pada muka bumi. Sebut di dalam hadis Ya'juj Ma'juj satu dua jenis makhluk yang sangat hebat yang ada di akhir zaman, bukan jenis manusia. Jadi sebelum ada Ya'juj Ma'juj akhir zaman, sekarang ini adalah anak murid Ya'juj Ma'juj dulu. Mana golongan-golongan yang suka buat rosak di atas muka bumi. Tapi jangan kita kata inilah Ya'juj Ma'jujnya, tapi inilah anak murid Ya'juj Ma'juj. Nah, orang sibuk nak buat surah, dia sibuk nak buat tempat berjoget. Ni anak murid dia tu. Orang sibuk nak buat balasah, nak buat tempat orang berdengar, dia nak buat tempat orang menyanyi. Nah, jadi lain sama dengan hak agama. Anak buah dia tu. Zaman akhir zaman nanti Nabi Isa akan bunuh Dajjal dengan lembing. Fungsi senjata moden pada zaman itu nanti masihkah ada atau sebaliknya? Jadi hak akhir zaman ni dia panggil alamul ghaibi. Alam ghaib. Alam ghaib ni jangan kita buat spekulasi. Nah. Alam ghaib ni dia nas, datang hadis lembing-lembing ya. Datang dalam Quran lembing-lembing dah. Tak susah Nah, tak pelik pun. Dah kalau kata lembing dah pelik. Zaman learning, learning zaman mana? Zaman perlu pepandu dah. Cung tekan zoom tomahawk, acu Tripoli. Cung tekan cung Baghdad, 200 batu bom meletup. Tapi apa dah adalah sahabat. Seorang pemuda ditikam dengan pisau pemotong sayur. Dah mu pandang dah learning, apa pemotong sayur lah sahabat lah cik marang. Pakai tomahawk abah. Tak. Jadi tak mesti zaman tu moden dengan alat tu mesti moden juga. Waktu tu tak pelik. Macam kata Imam Mahdi menunggang kuda dia tu pelik. Dah kali ni zaman orang naik kuda dah. Tahu dah ni naik dia lah ni. Naik kereta. Tak. Tapi satu masa kita ada tempat yang kita tak boleh naik kereta, kena naik kuda. Ada satu tempat kita kena naik kereta, ada tempat kita kena naik lori. Bukan kereta sama. Jadi kalau tak ada minyak dah akhir zaman ni, minyak kita Terengganu ni, hak Terengganu keluar di Terengganu tak lama dah. Ya gering kita. Nampak? Bukan selama-lamanya. Katakan habis dah ini jadi masalah minyak dunia kering. Dah nak naik dia. Minyak nak pakai kecing lah tu, dak jalan kereta, balik asal pula. Jadi tak pelik pun, tak usah cara lah tu. Kalau kata kuda lah. Kalau kinayah bukan kuda maksud lain, tak ada masalah, akan datang berlaku. Kita terima berlaku. Soalan seterusnya. Pemimpin bercakap tentang Islam, aurat isteri tidak bertutup. Bukan dia seorang, ramai. Tapi masalah bila kita pemimpin paling atas, tutup aurat bini kita. Sebab bila kita dedahkan aurat di khalayak ramai, kita reda, kita dayus. Dayus bukan saja yang benarkan isterinya menjadi pelacur, dayus juga membenarkan isteri buat perkara mungkar di hadapan mata suami. Mendedahkan aurat dengan tekak, dengan baju, dengan peha, dengan beti depan orang ramai, suami suka, reda, dayus juga nama. Ad-dayus la yadkhulul jannah, dayus tak masuk syurga. Kita gini pun duduk surau masjid kena ingat kau. Piyah atas kepala bini kembar ratung. Jangan awak dah ingat pagi-pagi beli ikan. Orang jual ikan mari ikan. Ni kilah depan orang jual ikan. Tali baju jalan sepek kat atas. Pagi-pagi hari. Dah masa kilah tu. Jual ikan pun nampak ni mata. Hadiah seko air hitam. Pasal nampak air kurit sikit tadi. Ni masalah kita duduk surau, kita AJK masjid, kita timbalan pengusi, anak puang pakai luar ni dengan sekerat. Anak puang kita pakai luar ketak.
kita pengerusi masjid, pengerusi surau. AJK tu AJK ni hak bagian agama. Kalau AJK kelak judi boleh tahan kira. Anak bakal luar ketak. Nak? Oi, anak luar ketaknya budak puang tu apa puing nampak gitu. Ayah dia kerja benda. Hei, ayah dia AJK no Timbalang. Apa benda ni penaung kasino. Tak apa Benda Sabah dia panggil. Faham? Ni anak dia rambut kuning macam ketupan nak mapuh. Nak dengan seluar pula ketak kelemah apa nampak punggung sebelah gitu anak dia. Nak Tok Bilal tu. Sudah kerja dah lah. Dia panggil malu company. Faham tak? Jangan awak kerja gitu. Kalau mu nak lock juga, letak jawatan imam, letak jawatan Bilal, letak jawatan ustaz. Letak jawatan mufti. Nak? Ni dah lah bini kita dak tutup aurat, anak dak tutup pula aurat puang. Dah lah anak puang dak tutup aurat, jadi penyanyi pula.